على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم. Di awal surah Fussilat, mafhumnya Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihan. Sebuah kitab yang dijelaskan ayatnya satu persatu. Al-Quran di dalam bahasa Arab bagi kaum yang mahu mengetahuinya sebagai pemberi kabar gembira dan memberi amaran kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia berpaling, lalu mereka tidak mahu mendengarnya. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang dimuliakan tuan imam, seluruh kepimpinan surau, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang menjadi keperluan di dalam hidup kita adalah kehidupan kita ini hendaklah berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Tiada nilainya kehidupan kita kalau kita terlepas jauh daripada orbit pusingan kasih dan sayang Allah, rahmat daripada Allah. Ada manusia-manusia yang disebut Allah di dalam Al-Quran yang terlepas daripada orbit pusingan kasih dan sayang Allah. Walaupun mereka itu kaya raya, memiliki harta yang begitu banyak sekali, memiliki tampuk, memegang tampuk pemerintahan dalam negara mereka, tetapi apabila hidup mereka terhindar jauh, terpelanting dari rahmat dan kasih sayang Allah, maka di manakah kesudahan mereka? Melainkan mereka berada di bawah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Namrud dan seumpama seangkatan dengannya adalah mereka yang menempuh kehidupan yang senang lenang, memiliki keperluan dunia yang seolah-olah tiada batasannya. Tetapi sekelumit rahmat Allah pun tidak tercurah ke atas mereka. Tidak ada kasih dan sayang Allah ke atas mereka. Sebab itulah di antara sifat yang boleh kita berada di bawah rahmat Allah ialah sifat berhijrah, melakukan proses penghijrahan. Dalil Suratul Baqarah ayat 218. Allah berfirman, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah menyebut pada ayat 218 Al-Baqarah ini ada 3 golongan manusia, 3 sifat yang kita mesti ada. Nescaya mereka-mereka ini sentiasa, kata Allah, yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah sebut yang pertama aman, orang-orang yang beriman. Yang kedua Allah sebut hajar, orang-orang yang berhijrah. Dan yang ketiga jahadu fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letak 3 golongan ni sebaris dalam satu ayat.
beriman, berhijrah dan berjihad. Hujungnya Allah sebut yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan Allah itu pengampun, pengasih, penyayang. Sebab itulah berhijrah ini adalah suatu proses dalam kehidupan yang mesti kita lakukan setiap hari. Bukan menunggu bermusim, tetapi ia merupakan suatu perbuatan yang kita lakukan setiap hari untuk kita pergi berhijrah kepada suatu tahap yang lebih baik dari kemarin. Ini memerlukan proses penghijrahan. Kita sebut yang itu sebagai asas dulu. Dan nanti kita pergi kepada tajuk yang diminta untuk kita hurai pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutamanya para rasul, mereka mengalami proses penghijrahan. Itu asas dalam. Adam dan Hawa alaihi wassalam berhijrah daripada syurga ke dunia dengan rasio yang penuh hikmah, kerana Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, mahu mengembangkan zuriat manusia di atas muka bumi. Maka fakhruj minha, maka Adam dikeluarkan daripada syurga bersama Hawa alaihi wassalam dengan penuh hikmah yang tersembunyi, yang boleh kita melihat hikmah itu. Nabi Musa alaihi salam juga melakukan penghijrahan daripada bumi Mesir. Dia berhijrah ke suatu bumi, ke bumi Syam, iaitulah di kampung Nabi Syuaib alaihi salam, iaitulah di kawasan Jordan sana. Dalam peristiwa yang panjang yang tak perlu saya huraikan, Nabi Yunus alaihi salam berhijrah daripada darat masuk ke dalam laut. Lagi dahsyat, penghijrahan masuk ke dalam perut ikan. Sebab itu dia disebut dengan wazannun, zunnun. Nabi Yunus alaihi salam digelar zunnun. Kenapa? Nun tu nama ikan tu, ikan nun, ikan paus. Bila sebut zunnun, za atau zun makna orang yang empunya ikan itu, maknanya yang duduk dalam perut ikan itu. Sebab tu Nabi Yunus digelar zunnun. Berhijrah daripada dataran masuk ke dalam laut. Dan penghijrahan itu menghasilkan suatu zikir yang cukup hebat, yang dirakam di dalam suratul Anbiya. Wa nada fidh dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sebuah hadis supaya kita sering menyebut zikir ini, membanyakkan zikir la ilaha illa anta subhanak sampai habis. Nabi kata nanti Allah akan memperkenankan apa yang dia minta. Ini kehebatan zikir itu. Dan termasuk yang berhijrah, sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipecahkan penghijrahan itu
kepada 3 istilah yang dibahas oleh para ulama. Pertama disebut penghijrahan para sahabat sahaja. Dengan Rasulullah tidak berhijrah, sahabat sahaja yang meninggalkan Makkah, iaitulah penghijrahan ke sebuah negara namanya Habasyah, yang sekarang disebut dengan Ethiopia, sebuah negara di Afrika. Yang dipimpin penghijrahan itu oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelar dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang empunya sayap, kerana Sayyidina Ja'far telah putus dua badannya dan tangannya sekali, dua-duanya putus dalam peperangan Mu'tah di Jordan, dan Allah menggantikan kedua tangannya dengan sayapnya, dengan sayap. Maka sebab itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib adalah manusia yang bersayap di dalam syurga. Dia boleh terbang di dalam syurga. Termasuk di sana penghijrahan bukan sekadar Sayyidina Ja'far, tapi lebih kurang 70 para sahabat yang berhijrah ke Habasyah memohon perlindungan dari Raja Najasyi, yang panjang kisahnya di dalam sirah. Yang kedua, kata ulama, hijrah Nabi sahaja tanpa umat, iaitulah penghijrahan Rasulullah ke Taif, lebih kurang 100 km ke utara Makkah, yang kita selalu sampai ke Taif, kawasan sejuk, kawasan subur ladang anggur, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah sahaja pergi, walaupun ada penemannya Sayyidina Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, berdua sahaja anak angkatnya, tapi tak adalah kumpulan sahabat yang besar, umat yang besar, tidak ada. Hanyalah Rasulullah dan Zaid bin Haritha berhijrah bukan seronok-seronok, tetapi untuk menyampaikan risalah agama Allah setelah Makkah menutup ruang untuk Nabi berdakwah. Setelah Nabi menamakan tahun itu tahun berduka cita, sehingga almarhum Ad-Doktor Said Ramadan Al-Budi di dalam fiqh sirah menyebut, bukanlah yang dimaksudkan tahun berduka cita itu bersedihnya Nabi, terlampau sedihnya Nabi atas kematian 2 orang yang Nabi kasih, iaitulah kematian Abu Talib dan kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bukan Nabi tak sedih, sedih sehingga Nabi menangis, sehingga Nabi kata tangisan itu ketika berlaku kematian, tangisan itu, kata Nabi, adalah rahmat daripada Allah. Sebab itu jangan dihalang kalau berlaku kematian, jangan dihalang orang tu nak menangis, jangan halang, biar. Yang Islam larang ialah meratap. Itu Islam tak bagi nihayah. Meratap ni Islam tak suka. Tarik-tarik baju ini adat jahiliyah. Sekadar kita bersedih, kita menangis, Nabi kata itu rahmat daripada Allah. Nabi sendiri menangis bila Khadijah wafat. Nabi menangis bila anaknya Ibrahim alaihi salam meninggal dunia, anaknya Qasim meninggal dunia. Ini sifat manusia. Lepas tu jangan dia halang. Sabarlah, janganlah menangis. Kalau tak menangis itu rahmat.
Kena reti elok. Sabar tu satu bab, redha tu satu bab. Kena faham. Menangis Nabi pun buat. Maka Nabi bila namakan tahun itu tahun berduka cita, kata almarhum Sa'id Ramadan, bukan makna terlampau sedih atas kematian tu, walaupun Nabi sedih, tetapi dinamakan tahun berduka cita adalah kerana sedihnya Nabi. Orang Makkah dah tak mau dengar Islam. Kesedihan Nabi itu. Sedangkan Islam agama Allah, Islam ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Allah yang maha sempurna, maha gagah, maha perkasa. Allah yang zatnya tiada cacat celah. Allah yang mencipta Islam, yang menurunkan Islam dan memilih manusia-manusia yang haibat untuk membawa risalah itu, namanya para rasul, yang memiliki akhlak yang terbaik di kalangan manusia yang lain, yang orang-orang Makkah mengenali siapa Rasulullah dengan akhlak dia, dengan baik budi dia, yang boleh kita bayangkan melalui ucapan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ketika menenteramkan Rasulullah ketika Nabi pucat lesi dipeluk oleh Jibril di Jabal Nur di Gua Hira. Ketika Nabi minta selimutkan dia, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, kitab yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, bagaimana disebut ketakutan Nabi sehingga Nabi menyatakan, aku dipeluk boleh jadi, kata Nabi, oleh jembalang hantu tanah. Nabi kata Jibril itu jembalang, Nabi tak kenal. Nabi kata boleh jadi hantu peluk aku, Nabi sebut. Demam Nabi. Maka Khadijah selimutkan Nabi. Maka apa kata Khadijah? Daripada ucapan Khadijah itulah mewakili persepsi orang Makkah kepada Nabi. Khadijah kata, takkanlah Allah nak sia-siakan awak. Awak orang baik, awak mendamaikan orang bergaduh, awak suka beri makan fakir miskin, awak suka tolong orang susah. Khadijah cerita perangai baik Nabi, dan itulah yang orang Makkah tengok, kebaikan Rasulullah. Maka bila begitu Nabi, tiba-tiba mereka kata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, inikah lelakinya yang Allah lantik jadi Rasul? Muhammad pengembala kambing yang miskin, inikah orang dia? Dihina Nabi. Mau Nabi tak sedih? Sebab Nabi pun manusia juga. Apa salah aku? Kalau bahasa kita, apalah salah aku? Aku tak buat jahat apa? Aku tak ajak kamu pergi tempat-tempat tak elok. Aku ajak kamu tinggalkan berhala, menyembah Allah yang satu. Salah aku? Itu benda baik. Nah, Nabi rasa sedih, maka Nabi namakannya tahun berduka cita. Itu yang pergi ke Taif. Dan semua tahu lontaran batu. Maka itu hijrah yang kedua, dipanggil hijrah Nabi sahaja. Dan yang ketiga, sudah tentulah yang kita sambut ini. Walaupun Nabi bukan berhijrah, pergerakan hijrah Nabi bukan Muharram tetapi Safar. Pergerakan hijrah bermula Safar, bukan Muharram. Tetapi berkata Imam Ibnu Hajar bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai niat untuk berhijrah pada bulan Muharram. Maka sebab itu disambut, apatah lagi Sayyidina Umar meletakkan hijrah sebagai permulaan kalender tahun baru Islam. Muslimin dan muslimat, maka hijrah inilah yang dipanggil hijrah Nabi dan umat. Baik, itu secara asas. Maka saya sebut dah tadi,
penghijrahan ini adalah merupakan sesuatu yang kita mesti lalui setiap hari. Dalam kes tajuk yang dipohon untuk kita semak, hijrah ke arah norma yang baru, satu bentuk kehidupan baru yang kita terpaksa lalui, yang kita kena berhijrah kepada. Mana nak terfikir kita nak solat pakai domoi ni, kita nak solat pakai topeng half mask, kita punya separuh muka kita tutup. Dulu kita pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, haji umrah, kita tengok yang pakai domoi ni orang tua-tua yang tak tahan habuk di Makkah, yang tak tahan habuk di Arafah. Mereka ada masalah pernafasan, kita tak pakai lah. Dengan budak kecil 2 tahun pun domoi, semua kena pakai. Dan tambah undang-undang baru lah ni, harga muka kita RM1,000 kan. Undang-undang baru bermula 1 Ogos, harga muka kita ni mahal. Dia jadi RM1,000. Mana kalau tak pakai, lepas standby dah kena denda RM1,000. Tak ada kerja tuan-tuan, tapi itulah undang-undang. Dan kadang kita terlupa sungguh. Keluar kereta tu jalan elok, dah 1/2 kilometer duk rabah, tak ada. Patah balik ke belakang, masuk kereta ambil buh pula. Dia terlupa. Saya banyak kali terlupa. Kadang pergi restoran, orang lain pakai, kita tak pakai, kita duk cedok lauk dah. Buat keran tu lantak biar lah. Jangan dia pemai. Jangan dia pemai, sudah terlupa. Terlupa sungguh. So kita kena tekadkan hati kita. Kita mesti berhijrah ke situ, ke arah satu kebiasaan baru yang kita kena lalui. Kejap lagi saya sentuh kebiasaan baru yang Rasul ajar masyarakat di zamannya. Kita akan tengok kejap lagi. Tak pernah mimpi kita nak pergi cuci tangan, sanitizer lah, sampai ada yang tulis terbalik dalam internet, bukan hand sanitizer, hand stabilizer. Hand stabilizer, tangan hang patah. Jangan lupa pakai hand stabilizer. Ampun, hand stabilizer tu tangan hang patah, buah kayu tu. Hand sanitizer bagi bersih tangan. Sebab kita cukup risau. Hari ini 2 kes, alhamdulillah Kedah tak terlibat. Pahang dengan mana satu lagi, Selangor ke? Kedah tak ada hari ini, alhamdulillah. Walaupun masih ada kluster Aman Jaya, Siva Gangga dah gangga dah, daripada happy dah kan. Kubang Pasu dah hijau sepenuhnya, alhamdulillah. Dan minggu depan pun saya boleh kuliah dah di Kubang Pasu. Bulan lepas tak boleh pergi, minggu depan boleh di WhatsApp dah, bebas dah, hijau dah, alhamdulillah. Maknanya nak sebut ada lagi. So kita mesti memahami bahawa SOP ini, Standard Operating Procedure ini, adalah sesuatu yang kita mesti jadikan ia rukun hidup kita sekarang. Sebab kita tak tahu berapa lama kita nak berlawan dengan COVID-19 ini. Kita tak tahu. Ada yang kata 2 tahun lagi, ada yang kata virusnya sudah ada, dia punya vaksin. Rusia jual dalam parlimen minggu lepas pun sebut Malaysia akan beli vaksin itu daripada Rusia, tapi memerlukan kajian terlebih dahulu. Tak kisahlah, itu tugas kerajaan melindungi rakyat. Yang penting kita, seperti yang disebut oleh Perdana Menteri, kitalah frontliner. Kitalah yang menjaganya. Yang kita mesti hijrah ke arah itu untuk selamatkan bukan kata diri kita, tetapi manusia yang di sekeliling kita. Sebab COVID ni cukup bahaya. COVID-19. Kenapa 19? Kenapa kodnya 19? Kerana dia bermula 2019. Itu jawapan dia. Bukan ada kod istimewa. 19 tu makna 2019. So COVID-19.
Baik. Kita tak terbiasalah dulu kena bawa sejadah. Sampai ada masjid yang dia tak peduli, ada pagar masjid dia halau begitu tak ada sejadah, halau. Maaf sebut, tak ada sejadah, balik. Masjid saya di Masjid Bandar Laguna, kami sediakan rak sejadah. Tak ada sejadah, tu dia sejadah. Beli bukan free. Masuk tabung masjid. Buat duit, masuk tabung masjid. Sejadah dengan emas. Siapa tak ada? Ramai yang orang terlupa bawa. Allah tak ada sejadah, pagat dia straight. Tak ada sejadah tu beli. Ada yang pergi ambil, bukan dia beli, dia pakai, petrol lipat dia buang balik. Wajak tu. Macam-macam perangai. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri kata tak payah dah bawa sejadah, tapi biasalah, kita ada sultan, ulil amri kita, pemerintah kita yang akan keluarkan arahan. Maka setakat yang kita faham, Kedah masih lagi kena bawa sejadah. Baik, kita kena biasakan itu. Mana kita nak biasa pergi restoran tak dan perut tengah lapak, suar kepala tu, temperature. Mana kita biasa benda. Dulu parking motor, kereta rembat terus India rokok tak tunggu lah. Lah kena suar dahi tu. Jetek tu lului. Tu pun kena tengok 37.5 ke atas, river gear balik demam teruk. Tak benar. Ada yang dia buruk main dengan tangan dia seret buat lagu tu Janganlah buh dahi tu. Dan tak ada lah kata ada orang tulis dalam internet itu boleh merosakkan otak, kepala otak hang. Jawapannya kepala otak hang. Tak ada. Dia hanya laser sahaja. Dia hanya infrared sahaja. Dia bukan laser. Kalau laser kena kanser otak gitu. Dia hanyalah infrared yang scan dekat lapisan kulit, itu saja. Janganlah menakut-nakutkan orang. Orang kampung dia dengar risau tu ada scan dengan tangan kan. Nak sebut, kita kena buat betul-betul. Kenapa? Sebab mematuhi SOP ini, kalau saya nak hurai di sudut fiqh kenegaraan, di sudut dosa dan pahala, hukum dia wajib ke sunat? Wajib. Kita patuh SOP ni, kita dapat pahala ke tidak? Di sudut hukum, dapat. Sebab yang keluar arahan ialah ulil amri, pemerintah. Kita yang tak dapat, mana-mana masjid yang kena lockdown, masjid saja tak boleh semayang, kena tutup. Macam di Aman Jaya, surau-surau di bawah masjid apa semua. So solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Makna Korea tu tak payahlah pergi keluar cari masjid lain, tak payah. Memang terangkat dah hukum dia. Dia boleh ganti dengan solat Zuhur di rumah. Tak payah dia pergi keluar start kereta pergi tempat lain, tak payah. Tak perlu, sebab hukum tu dah diangkat daripada dia. Tetapi nak cerita, adakah dia mendapat pahala di sudut itu? Dapat. Ini kita mesti faham, bukan saja patuh. Dan kita nak sebut bagaimana para Rasul alaihimus salatu wassalam, mereka juga dengan ajaran Islam yang Allah turunkan kepada para Rasul, mereka sebenarnya ajaran Rasul ini, ajakan Rasul ini adalah satu ajakan yang memang membawa masyarakat ke suatu norma yang baru. Walaupun kita sebelum daripada ini, kalau kes kita memang ia benda yang baru sungguh. Dan kalau kita lihat, mengkaji sirah Rasulullah, apa yang Rasul sampaikan adalah merupakan kebiasaan baru yang masyarakat Arab mesti buat. Untuk apa? Hujung dia bukan sekadar menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, tetapi
patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah ulil amri. Saya bawa contoh kebiasaan orang-orang Arab. Tengok, Nabi ajar new normal, kebiasaan baru yang kamu kena tinggalkan. Kalau mereka konteks dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliah, mereka mesti meninggalkan amalan lama mereka dan berpindah kepada new normal, kebiasaan baru. Saya bawa contoh mudah. Pertama, kebiasaan meminum arak. Ini biasa bagi orang Arab. Sebelum Rasulullah lahir lagi, mereka dah minum arak. Bahkan di pasar nama Ukaz. Kalau kita pergi ke Taif, bila sampai di kebun buah-buahan, di tempat orang jual buah tepi jalan di Taif, sejuk tempat tu, nanti kita nampak signboard Ukaz, pasar Ukaz. Daripada Taif dalam 60 km, jauh. Kita nampak signboard pasar Ukaz, jauhnya. Pasar Ukaz ni pasar setiap tahun. Setahun sekali mereka akan berhimpun di situ. Mereka berpesta, mereka berhibur, mereka buat pertandingan, gusti lah, macam-macam. Dan di antara yang mereka akan buat ialah pertandingan mengarang syair. Dan syair yang menang sentuhlah syair yang paling kuat memuja dan memuji Arab. Mana syair yang karang dia tu, yang baik rojas dia adalah memuji Arab, syair tu dapat hadiah nombor 1. Dan syair ni bila habis pesta, syair ni akan dibawa dan digantung di kelambu Kaabah. Ambil stapler, gantung di kelambu Kaabah. Sambil tawaf tu boleh baca. Punya dahsyat. Mereka bukan kata minum arak, tetapi memuja Arab. Siapa juaranya? Utbah bin Rabi'ah, pemilik kebun anggur di Taif yang mati kapi dalam peperangan Badar. Dialah juara. Mereka minum ni bukan gelas tapi tong drum, sampai tahap tu. Dahsyatnya mereka minum arak. Bukan gelas baru cuping telinga hangat ya. Depa tong drum sekali minum, mabuk habis. Maka bagaimana ajaran Islam mahu mengembalikan mereka kepada suatu kebiasaan baru, iaitu meninggalkan arak. Jaga diri. Kita jaga kita, istilah begitu. Kamu jaga diri kamu dengan meninggalkan arak, dan kamu juga akan menjaga orang lain daripada kesan arak. Baru ni dalam parlimen dibahaskan tentang arak. Panjanglah cerita dia. Kita nak sebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan arak secara sekaligus, malahan hukumnya beransur-ansur. Cuba tuan-tuan tengok apa yang kita lalui sekarang, proses kita. Adakah ulil amri buat sekaligus? Dah, step by step. Itu kaedah dalam Islam. Saya ambil umpama contoh. Larangan ketika awal-awal PKP, kita dilarang ke masjid. Allah rindunya. Tengok aja masjid, sedih kita. Tak boleh pergi. Awal PKP, dunia kita kalau rumah 2 tingkat, atas bawah, itulah dunia kita. Dapur, bilik tidur, dapur, naik badan 20 kilo. Tu yang mereka hantar gambar pintu peti air terkopak terus. Tak ada kerja lah. Turun peti air, naik atas tidur. Nak pergi ke mana lah? Keluar rumah kena tangkap. Lepas tu sikit keluar arahan, boleh semayang 3 orang aja, step by step. 3 orang je jawatan kuasa. Lepas tu up lagi, naik sikit, apa dia? 12 orang solat Jumaat. Lepas tu naik lagi, dia tak ada sekaligus. Sampai tahap larangan orang-orang bukan warga negara Malaysia tak dibenarkan solat. Sedih, ada satu masjid tu
warga negara asing ni semayang raya di luar bangunan masjid. Mereka main juga, tapi duduk di luar bangunan, di luar pagar masjid. Mereka tak boleh masuk. Nah, larangan itu telah diangkat. Bermula 1 September, warga asing boleh datang ke Masjid Surau untuk solat berjamaah, tetapi bawa ikut SOP, step by step. Dan yang terbaru, untuk meningkatkan denda mereka yang engkar PKP daripada beberapa ribu naik 10,000, pun memerlukan perbahasan di Parlimen step by step. Ini kaedah Islam, kita tak boleh tolak. Belajar bagaimana Allah mendidik manusia untuk membuang kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Kebiasaan lama apa? Memang mentergedara harap ni benda biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun 3 ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, kedua-dua ada dosa besar. Fihima, keduanya, pada arak dan judi itu, ismun kabir, adalah dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tengok Allah sebut. Ni ayat pertama turun 219 Al-Baqarah. Ni ayat pertama turun tentang arak judi. Allah kata walaupun wa manafi', ada kalimah munafaat. Walaupun arak dan judi itu ada manfaat. Sudah. Manfaat apa? Tapi Allah sebut ada manfaat. Allah tak haramkan lagi. Manfaat apa? Buka tafsir. Iaitu boleh jadi kaya dengan berjudi. Manfaat kata hamka, tapi manfaat di sudut tak elok. Bos RM1 goyang kaki tunggu 10,000. Itu tidak produktif. Islam tak ajar macam tu. Islam suruh bekerja. Tapi manfaatlah bagi dia. Dia bos RM1 dapat 10,000. Manfaatlah. Tu maksud Allah. Iaitu kata hamka, manfaat di sudut tak elok. Apa maksud manfaat pula pada arak? Bila minum segar bugar. Daripada tak tahu cakap orang putih terus halo kan, kena dua tong punya, you know me, cakap orang putih lalu kan, masuk rumah janda semua dia sapu tak dia jadi mabuk tak ketahuan. Maka manfaat dia tu ada, kata hamka, iaitulah badan dia jadi segar, tapi manfaat di sudut tak elok. Allah kata apa lagi? Allah kata wa ithmuhuma akbaru. Tengok Allah aja. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kata Allah, buruk dia lebih banyak daripada manfaat. Tengok kasih Allah. Dia harap dulu, dah dia ajar yang tu dulu. Dia suruh sahabat fikir. Dia suruh sahabat fikir. Dia kata kamu rasa ada manfaat? Ya. Kamu rasa berjudi kamu dapat duit banyak? Ya. Tapi ada tak elok dia lebih besar daripada elok. Kamu bergaduh, kamu tak ada duit kan, kamu curi duit bini kamu. Kamu buat macam-macam, kamu merompak sebab nak berjudi. Manfaat minum arak, ya, rasa segar badan, tapi buruk, rosak tubuh kamu, makan hati, makan limpahan jantung dan sebagainya, rosak badan kamu. Tu Allah kata lebih besar dia punya keburukan daripada min naf'ihima. Haram dah lagi? Dah, minum lagi. Sampailah turun ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara dalam surah An-Nisa. Hei orang beriman, Allah panggil orang beriman. Hei orang beriman, la taqrabus salat, mu jangan dekati solat, wa antum sukara, dalam keadaan kamu sukara, mabuk. Sakrah, sukara, sakratul maut, mabuk nak mati. Sukara makna mabuk. Ayat tu turun sebab ada sahabat bila nak solat dia minum arak. Zuhur 1.20, Zuhur 1.21, dia minum arak 1.10. Pergi. Dan minum-minum tu angkat takbir melelong.
Sehingga riwayat sebut mereka baca, tak silap imam siapa, ada riwayat sebut qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La terlupa sebab mabuk. A'budu mabuk. Maka Allah kata, wahai orang beriman, kalau nak semayang jangan minum arak. Bila turun ayat tu, haram tak lagi? Belum. Proses mendidik. Bila turun ayat macam tu, sahabat pun mula mengurangkan masa minum arak. Nampak? Kasih Allah. Bila Allah kata nak sembahyang lagi jangan minum. Zuhur 1.20, minum pukul 8 pagi. Gap tu dah makin jauh. Gap tu dah makin jauh. Akhirnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Bila Allah sebut hei orang beriman, arak, judi, tenung nasib, sembah berhala ni rijsun, ni semua najis, min amali syaitan, ni semua kerja setan. Sahabat dengar setan ni tinggal dulu, dan mereka pergi kepada norma yang baru, iaitu tidak lagi minum arak. Itulah tugas Rasul, membawa manusia kepada satu norma baru, meninggalkan tabiat buruk mereka kepada satu norma baru. Termasuk kalau kita nak sebut dalam waktu yang ringkas ini, iaitulah apa yang kita sebut sebagai menanam anak perempuan hidup-hidup. Allahu Rabbi. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawaru minal qaumi minas su'i. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl, Allah kata apabila dikhabarkan kepada mereka, wa idza busyira ahaduhum bil untha, bahawa mereka dapat anak perempuan. Surah Makkiyah An-Nahl, mereka dapat anak perempuan, dhalla wajh, mendung wajah, berubah muka, muswaddan, hitam aswad, muswaddan, merah hitam muka, wa huwa kazim, sambil menahan marah. Dengar dapat baby girl, Allah, muka berubah. Itu adat mereka, itu kebiasaan mereka, jahiliyah mereka. Yatawara minal qaumi, lalu mereka yang dapat berita kata dapat anak perempuan ni melarikan diri, maknanya jauh, tinggalkan kaum, tak nak kawan dah, malu, duduk jauh-jauh, tak campur dah kawan-kawan dia sebab malu dapat anak perempuan. Sambil mereka berfikir, duduk jauh-jauh tu, tak campur dah kawan-kawan, selalu minum pagi sekali, nidam, tapau tapau tertarik tu, tak mau join, nak malu lah dapat anak perempuan, lagi dia kutuk aku. Tapau tertarik, tercanai dah, rokok dua kan, duduk jauh-jauh buah pokok, makan seorang-seorang, balik rokok seorang, malu. Sambil makan tu, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Sambil makan tu duk fikir, hai aku nak bela ke baby perempuan ni, am yadussuhu fit turab, kalau aku bela dia aku malu. Sebab adat macam tu, aku akan dimalukan. Am yadussuhu fit turab, atau aku kamuih dia masuk tanah, ambil cangkul tanam, maka mereka tanam. Nama tempat dia Syubaikah. Kalau di Makkah, Syubaikah, tepi kawasan Masjidil Haram dekat Syamiyah, ada satu kawasan nama Syubaikah. Di situlah dulu mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Allah. Maka Islam datang, Nabi datang, bawa mereka keluar kepada satu norma yang baru, iaitulah kamu kena terima anak perempuan, dan perempuan ini bukan barang yang kamu boleh buat lebih kurang. Perempuan juga ada nilainya, perempuan juga mesti dihormati, perempuan juga mesti ada sesuatu yang kamu kena hormat dia walaupun kamu menjadi suami kepada dia. Ini Islam aja. Sampai diangkat darjat wanita melalui surah Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dalam kisah Khawlah binti Tha'labah yang telah diziharkan oleh suaminya, bagaimana Khawlah mengadu kepada Allah, maka Allah mendengar keluhan permohonan Khawlah, seorang wanita. Ini Islam.
Dan banyaklah. Kalau kita nak sebut norma baru, SOP apa semua, nak cerita, kerja para rasul itulah dia. Membawa manusia kepada satu norma yang baru yang akan membahagiakan kehidupan diri mereka, masyarakat dan seterusnya, membawa mereka kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Maka PKPP akan tamat 31 Disember. Lanjut lagi. Tamat bila tak tahu. Sampai 31 Disember. Maka lagi 4 bulan lagi. 3 bulan lagi. 4 bulan lagi lah. Kita kena hadapi dia. Maka kita kena biasakan diri kita. Bukan untuk orang lain, untuk kesejahteraan kita, masyarakat dan negara kita. Sebab COVID ni kalau dia masuk dalam badan, na'udzubillah, pertama sekali dia attack ialah paru-paru kita. Dan tu tuan-tuan tengok dalam press conference Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Manu Hisham apa semua ni, kita tengok bagaimana dia akan sebut berapa orang yang perlu bantuan pernafasan, berapa orang dalam ICU, 3 orang masih perlu bantuan pernafasan. Kenapa? Dia akan attack dulu sistem respiratory kita, sistem pernafasan kita. Dia akan duduk di situ. Sebab tu di antara tanda awal kita kena COVID, mudah je. Tarik nafas, habis tarik. Kalau tarik tu tak berapa nak lepas. Lepas tu rasa tekak semacam, lepas tu balik rokok. Memang cepat pergi. Kan, memanglah cepat pergi ke hospital. Batu. Kadang-kadang tak ada gejala, tu yang kita takut. Kadang-kadang dia tak ada gejala, tapi dia positif. Na'udzubillah min zalik. Ala kulli hal, muslimin dan muslimat, kita mesti berhijrah. Ajak masyarakat, anak-anak kita, especially dalam rumah kita, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh ulil amri pemerintah kita. Sabar sekejap. Paksa semayang, jarak, pakai sejadah, apa semua. Walaupun kita rasa kadang tak sedar, jauh kan, tapi kita kena ikut. Kita kena ikut. Jangan petikai pula apa pula semayang lagu ni Nabi suruh rapatkan saf. Tu kena belajar ke usul fiqh. Banyak kita kena hurai. Apa yang penting ialah kita memahami bahawa kerajaan antara tugasnya ialah menjaga nyawa rakyat dia. Itu termasuk dalam Al-Kulliyat Al-Khams. Kerajaan, pemerintah mesti menjaga antaranya nyawa rakyat. Wajib dia jaga, menjaga nyawa rakyat. Dan inilah antara kaedah. Dan kadang berlaku terkena juga, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kata kena, kenalah. Walaupun kita berlindung macam mana pun, iman mengajar kita, kalau Allah dah pilih kena, kenalah. Cuma kita minta berlindung dengan Allah, itu saja. Ikut prosedur. Kalau Allah kata kena, kenalah. Apa yang penting, kita jangan menyerah kepada takdir semata-mata. Sebaliknya, kita ikutlah apa saja yang mampu kita buat untuk menyelamatkan negara kita dan masyarakat, terutama diri kita sendiri daripada terkena coronavirus 19 disease COVID, coronavirus disease 19 yang cukup bahaya ini, yang menakutkan sebenarnya. Tetapi ingat, kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Hafiz, Maha Pemelihara. Allah itu Maha Melindung. Dan kita mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sepada hari itu hampir jam 9. PKPP kita tak boleh lama. Ada dia punya SOP dia, itu pun dah lajak sikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati apa yang kita bahas pada malam ini dan menjadikan kita manusia yang sentiasa memikirkan bahawa wajahku berharga RM1,000. Kena fikir macam tu. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di negeri akhirat. Dan ingat, kita sedang melalui proses berhijrah. Kita nak hijrah tak lama lagi ke suatu alam nama dia barzakh. Dan kita akan berhijrah ke alam akhirat. Maka biarlah kita bina kebaikan di dunia. Nanti kita akan selamat insya-Allah di negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dan yang paling kita idamkan ialah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.